Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, kita teruskan dengan ulang kaji bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Jadi apa itu nisbah? Nisbah ialah perbandingan antara kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Contohnya lah, contoh kita ada E titik bertindih B. Titik bertindih ini kita panggil sebagai kepada. Jadi cara sebutnya adalah E kepada B. Lagi contoh lagi C kepada D, ataupun 9 kepada, contoh 9 kepada 18. Itu contoh cara kita baca nisbah. Oke, contoh dekat sini 3 orang murid yang mempunyai jisim 47 kg, 60 kg, 53 kg. 47 kg kepada 60 kg kepada 53 kg. Oke, disebabkan semuanya sama unit, kita boleh terus ambil nisbahnya 47 kepada 60 kepada 53. Ingat, nisbah dia mesti kuantiti yang sama dan diukur dalam unit yang sama, barulah kita boleh buat dalam bentuk nisbah. Oke, next kita tengok nisbah setara. So, macam mana cari nisbah setara? Kita akad darab atau bahagi setiap bahagian dalam nisbah dengan nomor bulat yang sama. Kita terus kepada contoh, dia suruh tentukan sama ada nisbah di bawah setara ataupun tidak setara. Jadi ada 1 kepada 2 kepada 3, oke, 5 kepada 10 kepada 15. Kita mau tengok dia setara atau tidak. Kita tengok nombor di depan. 1 darab apa dapat 5? Darab 5 lah. Bila nombor depan ni darab 5, semua ni pun kena darab 5. So, tengoklah, 1 darab 5 dapat 5, okey betul. 2 darab 5 dapat 10, okey betul. 3 darab 5 dapat 15, okey betul. Maksudnya ini adalah nisbah setara. Okey, B. Sama juga. 6 kepada 30 kepada 54. Tulis 2 kepada 10 kepada 18. Okey, tengok nombor pertama. 6 ni nombor besar bagi nombor kecil. Darab kah bahagi? Kalau nombor besar kepada nombor kecil ni adalah bahagi. So, 6 bahagi apa dapat 2? 6 bahagi 3. Bila nombor depan ni bahagi 3, semua ni kena bahagi 3. Bahagi 3. Bahagi 3. Kita ceklah satu-satu. 6 bahagi 3 dapat 2. Okey. 30 bahagi 3 dapat 10. Okey. 54 bahagi 3 dapat 18. Okey. Maksudnya ini nisbah setara. Kalau dia tidak dapat jawapan yang betul, maksudnya itu nisbah tidak setara. Okey. C. Antara yang berikut, yang manakah setara dengan 2 kepada 5? Sama juga, cek satu-satu. Ambil 2 kepada 5. Okey, 4 darab apa dapat 2? 4 darab 2. Okey, 4 darab 2. Okey, nombor disebabkan dari nombor besar ni 4 kepada nombor kecil, maksudnya ini adalah bahagi. 4 bahagi apa dapat 2? 4 bahagi 2. Bila yang depan ni bahagi, yang belakang pun kena bahagi 2. 12 bahagi 2 dapat 6. Tapi sini 5. So, ini bukan pasangannya. Bukan nisbah setara. Kita cuba lagi dekat sini. 2 kepada 5. Okey, 10 bahagi apa dapat 2? Bahagi 5. Kalau sini bahagi 5, sini pun kena bahagi 5. 10 bahagi 5 dapat 2. Okey, betul. 25 bahagi 5 dapat 5. Okey, betul. Maksudnya inilah pasangannya, nisbah setara. Tengok yang ini pula. 2 kepada 5. 8 bahagi apa dapat 2? 8 bahagi 4. Kalau sini bagi 4, belakang ni pun kena bahagi 4. Okey, 8 bagi 4 dapat 2. Betul. 30 bagi 4 dapat ke 5? Tidak. So, ini bukan nisbah setara. Nah, nisbah setara ni penting, ada masuk exam. So,
ulang-ulanglah video nih. Oke, seterusnya kita tengok hubungan antara nisbah dan kadar. Kita tengok dulu kadar. Apa itu kadar? Kadar ialah nisbah khas yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit tetapi saling berkaitan. Maksudnya apa di sini? Oke, contoh sini. Macam mana mau buat kadarnya nih? Sebuah kereta bergerak sejauh 285 km dalam tempo 3 jam. Maksudnya cara buat kadar adalah 285 km per 3 jam. Ini cara buat kadar. Contoh 2 lagi. Sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempo 4 bulan. 24 cm per dengan 4 bulan. Oke, tengok unit kuantiti apa yang terlibat sini? Jarak, sini massa. Dua kuantiti yang berbeza tapi saling berkait. Ini yang kita panggil kadar. Ini pula panjang. Ini tempo. Oke, nomor 3. Ini lain sedikit. Tukarkan setiap yang berikut kepada unit yang dikehendaki. km dia suruh kita tukar pergi cm. Jam dia suruh tukar pergi saat. Oke, tulis dulu yang asal 20 km per dengan 1 jam. Dia tidak tuliskan nilai sini tapi per jam, maksudnya per 1 jam. Dia mau kita tukar kepada cm per saat. Oke, kamu kena ingat ini. km, m, cm. km kepada m kita kena darab 1000. M kepada cm kena darab 100. Kalau sebaliknya dia akan bahagi 1000 bahagi 100. Oke, macam mana mau tukar? km 20 km, ini km, kita mau pergi cm, kena darab 1000 dengan darab 100. Oke, 20 darab 1, 20 darab 1000 darab 100. Tulis cm per 1 jam. Ini pun sama, jam pergi menit pergi saat. Jam pergi menit kena darab 60. Menit kepada saat kena darab 60. Kalau sebaliknya kena bahagi. Ini kena ingat ya. Pertukaran unit ini kena ingat. So, dari jam, ini jam pergi saat kena darab 60. Darab 60 darab 60. Darab 60 2 kali. Darab 60 darab 60. Jadi apa kita dapat? 20 darab 1000, bukan kalkulator saja, darab 100. Per dengan 1 darab 60 darab 60. Kita akan dapat 555.55. Ini jangan lupa saat. cm per saat. Kita tengok yang ini pula. Dari gram dia mau tukar pergi kg. Hari tukar pergi minggu. Oke, ini pun kena ingat. kg pergi g. kg pergi g darab 1000. Gram pergi kg bahagi 1000. Oke, 320 terus 320 gram per 1 hari.
kita mau ubah pergi kg. 320 kalau gram, kalau gram pergi kg bahagi 1000 bahagi 1000 kg. Satu hari kita bahagi dengan, ini pun ingat, hari minggu. Hari kepada minggu, ini kita bahagi 7, yang ini kita darab 7. So minggu, hari kepada minggu kita bahagi 7. Masuk dalam kalkulator, 320 bahagi 1000 per dengan 0 bagi 1000 jangan lupa kurungan. Kalau masuk ke dalam kalkulator, kurungan sini, kurungan sini. Kita akan dapat 2,24 kg per minggu. Oke, ini cara buat kadar. Yang penting nih pertukaran unit. Oke, next kita tengok pula kadaran. So apa itu kadaran? Kadaran ialah hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Oke, terus kepada contoh. Tulis satu kadaran bagi setiap yang berikut. Jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola itu berharga RM20. Oke, kita buat, dia kata boleh buat dalam bentuk pecahan. 3 biji berharga RM5. Kalau 12 biji dia berharga RM20. Kalau kamu mau tulis RM dulu di atas, boleh. RM20 per 12 biji. Yang penting, kalau sini cakap pasal duit, harga, sebelah sini atas pun cakap pasal harga. Cakap pasal bola di bawah nih, di bawah sini pun cakap pasal bola. Next, terdapat 13 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan dalam setiap kelas di Tadika Fajar. Oke, 13 lelaki, 15 perempuan. Jika terdapat 65 murid lelaki, maka murid perempuan ada 75. Yang penting kalau buat kadaran, sini cakap pasal lelaki, sini pun cakap pasal lelaki. Bawah sini cakap pasal perempuan, bawah sini pun cakap pasal perempuan. Oke, bagaimana kalau dia bagi kita untuk menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi. Dia mau suruh kita tentukan 3 nih, kalau dia bagi 2 nisbah kuantiti. Oke, caranya senang saja. Tulis P titik Q titik R. P 2. Tengok sini 2. Q 9. Sini Q sini pun 9. Tulis dekat bawah. Lepas tu R, sini tiada R, sini ada R. Tulis 7. Disebabkan ini sama, so boleh kita gabung. P titik P kepada Q kepada R adalah sama dengan 2 kepada 9 kepada 7. Oke, yang ini pula. E kepada B kepada C. E7 kepada B2. E7 B2. Yang sini B6 C11. Tengah ni tidak sama. So macam mana kita mau samakan? Kita cari dia punya GS TK 26.
Nombor apa? 2. Oke, 2 bagi 2 dapat 1. 6 bagi 2 dapat 3. Ingat, JSTK kena dapat 1 di bawah nih. Ini sudah memang 1, jangan kacau. 3 bagi 3 dapat 1. So, dia punya JSTK sini 2 darab 3 sama dengan 6. So, tengah nih mesti 6. Oke, ini memang 6. So, macam mana kita mau tukar ini jadi 6? Kita perlu darab 3. Bila sini darab 3, sini pun kena darab 3. So, apa jawaban akhir kita? A kepada B kepada C adalah sama dengan 7 darab 3, 21. Kepada 2 darab 3, 6. Kepada 11. Oke, yang ini last. Jika P, tulis dulu P, Q kepada R. P2, Q3, Q4, R1. Oke, macam mana? Ini tidak sama. So, cari JSTK. 3, 4. 3 bagi 3 dapat 1. 3 bagi 4 tidak boleh. Bawa turun. Ini bawa turun. 4 bagi 4 dapat 1. So, 3 darab 4 dapat 12. Jadi, tengah ni mesti 12. Macam mana mau tukar? 3 darab apa dapat 12? Darab 4. Sini darab 4, sini pun kena darab 4. Ini darab 3, darab 3. So, jawapan akhir kita akan dapat P kepada Q kepada R sama dengan 2 darab 4, 8. Kepada 3 darab 4, 12. 1 darab 3, 3. 8 kepada 12 kepada 3. Habis. Oke, soalan tambahan. Selalunya soalan nisbah untuk bab 4 dia berbentuk begini. Dia bentuk ya begini. Beginilah soalan tambahan. Segulung gos getah berukuran 65 dipotong kepada 3 keratan mengikut nisbah 2, 4, 7. Hitung panjang dalam M keratan hos getah yang paling panjang. Oke. Kita ada hos panjangnya 65 meter. Dia potong kepada 3 bahagian, 3 keratan. 3 keratan 2, 4 dan 7. Yang pertama sekali kita jumlahkan dulu berapa bahagian. Tulis jumlah bahagian sama dengan 2 tambah 4 tambah 7. 2 tambah 4 tambah 7 kita akan dapat 13 bahagian. Oke, keseluruhannya 13 bahagian. Jadi 13 bahagian nih dia punya panjang adalah 65. Jadi kalau satu bahagian macam mana mendapat 65 bahagi 13. 65 bahagi 13 kita akan dapat 5. So, soalan hitung panjang keratan hos getah yang paling panjang. Oke, paling panjang sini inilah nisbah 7. Jadi paling panjang maka keratan hos getah paling panjang ialah sama dengan 5 darab 7 sama dengan 35 meter. Oke, ini pula raja di bawah menunjukkan satu garis lurus. Oke, garis lurus ada A, B, C, D. Panjang A, B, C, D ini total 80 cm. Dia ada bagi panjang BC 35 cm. Diberi AB 3 kepada 5. AB kepada BD 3 kepada 5. Dia suruh kira yang ini. So, macam mana kita mau kira? Kita bahagi dulu ada berapa bahagian. Jumlah bahagian. Jumlah bahagian 3 tambah 5 dapat 8.
Jadi kita ada 8 bahagian. Kalau 8 bahagian sama dengan 80, kalau 8 bahagian sama dengan 80 cm, kita carilah satu bahagian. Satu bahagian berapa? Satu bahagian. Macam mana cari 80 bahagi 8? Dapatlah 10 cm. Maksudnya satu bahagian tu 10 cm. Kita mau cari yang ini kan? Kita mau cari yang ini. So kita kena cari dulu BD. Panjang BD ni. BD dia ada bagi nisbah. Panjang BD sama dengan nisbahnya 5 darab 10. Kenapa darab 10? Sebab 10 itu adalah panjang untuk satu bahagian. BD ada nisbah BD ada 5. So 5 darab 10 dapat 50. Maksudnya panjang ini 50 cm. Macam mana mau dapat CD? Kita tolaklah. Panjang CD sama dengan 50 tolak 35. Kita akan dapat 15 cm. Habis. Selalu soalannya akan keluar. Memang memeningkan, tapi kalau banyak latihan. Oke, next kita tengok pula hubungan antara peratusan dan nisbah. Oke, contoh di sini, di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid yang bercermin mata kepada bilangan murid yang tidak bercermin mata ialah 1/3. Cari peratusan murid yang tidak bercermin mata. Oke, yang pakai cermin dengan tidak pakai cermin. 1/3. Sekarang dia mau cari peratusan murid yang tidak bercermin mata. Jadi kita ambil tidak bercermin mata dengan jumlah murid. Yang tidak bercermin mata 3. Jumlahnya berapa? Jumlah murid berapa? 3 tambah 1 ini. 3 tambah 1 jadi 4. Dari sini kita boleh cari peratusan. Oke, 3/4 sama dengan, kita buat kadaran. Kalau keseluruhan, kalau peratusan keseluruhan tu 100% lah. Yang kita mau cari berapa peratusan yang tidak bercermin mata. Jadi kita kena cari X. Yang ini kita boleh darab silang boleh, buat kadaran boleh. Tapi kalau cikgu suka darab silang lah. Ini darab ini darab ini. Jadi 4 darab X 4X. 3 darab 100 300. Pindah sebelah, 4 tu pindah sebelah. Kalau kita pindah sebelah jadi 300 bahagi 4. Jadi X tu sama dengan 300 bahagi 4 75. Maksudnya 75% murid yang tidak bercermin mata. Oke, seterusnya tengok pula soalan nombor 2. 35% murid di dalam kelas 1 Mutiara gagal dalam ujian matematik. Bilangan murid kelas itu ialah 40 orang. Apakah nisbah bilangan murid yang gagal kepada bilangan murid yang lulus? Dia mau suruh kita cari gagal kepada lulus. Sekarang dia bagi yang gagal 35, gagal peratusan gagal 35%. Dia tidak bagi peratusan lulus. So kita kena cari lulus sama dengan 100 tolak 35. Kenapa 100? Sebab ini peratusan, dia memang 100%. 100 tolak 35 65%. Dekat sini baru dekat tulis gagal, yang gagal kepada yang lulus 35 kepada 65. Oke, kita permudahkanlah. Bila kita permudahkan, kita akan dapat
7/13. Inilah nisbah yang murid gagal kepada murid yang lulus. Oke, soalan last. Nomor 3. Terdapat 50 soalan dalam ujian matematik. Sarah telah menjawab 40 soalan dengan betul. Cari nisbah bilangan soalan yang dijawab betul kepada bilangan soalan yang dijawab salah. Oke, kita cari dulu bilangan soalan yang dijawab 50 soalan. Bilangan soalan yang salah 50 tolak 40, sebab dia jawab 40 betul, jadi 10 salah. Jadi nisbah soalan betul kepada bilangan soalan yang dijawab salah ialah 40 kepada 10. Kita permudahkan, dapatlah 4/1. Oke, B. Hitung peratusan soalan yang dijawab salah oleh Sarah. Kita tidak tahu peratusannya, ini yang kita mau cari. Jadi kita kasih jadi dia sebagai X per dengan 100 sama dengan 30. Ini peratusan yang dia jawab, yang dia telah jawab dengan kenapa 30? 40 ini peratusan yang dia telah jawab dengan betul per dengan keseluruhan 50. So kita darab silang, kita mau 100 nih kan, so 100 kita mau yang X nih, jadi 100 nih kita pindahkan ke sebelah 50 darab 100. Kita akan dapat 80%. Oke, habis untuk bab 4. Selamat mengulang kaji.